ramai mungkin mengetahui tentang syarat sah solat Jumaat, namun kerap kali terlepas pandang syarat sah khutbah Jumaat. Perinciannya bersama Rizauddin Roslan langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Riza. Ya, terima kasih rakan penyampai. Khutbah Jumaat yang disampaikan oleh khatib sebelum solat merupakan syarat sah solat Jumaat. Menurut Ketua Perdana Mufti Wilayah Persekutuan Dr. Sheikh Sharizan Syed Muhammad, terbatal solat Jumaat jika khatib tertinggal salah satu daripada 5 rukun khutbah Jumaat. Jadi rukun khutbah yang pertama mestilah Alhamdulillah, iaitu pujian terhadap Allah pada kedua-dua rukun. Dan kedua, rukun khutbah itu di dalam kedua-dua khutbah itu mesti diletakkan selawat ke atas Nabi SAW. Sama ada khutbah pertama dan khutbah kedua. Dan ketiga adalah rukunnya wasiat bertakwa di dalam kedua-kedua rukun. Maksudnya mewasiat kepada jemaah supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan rukun ketiga ini wajib diletakkan pada kedua-dua khutbah. Baik. Keempat, membaca satu ayat Al-Quran dan didengari oleh jemaah dan difahami. Maksudnya mesti ada ayat Quran yang dibaca penuh dan kemudian diterjemahkan supaya jemaah yang dengar tu boleh memahami. Manakala rukun khutbah yang kelima dan yang terakhir, iaitu mestilah ada doa untuk orang muslimin dan muslimat pada khutbah yang kedua. Sehubungan itu, Dr. Sheikh Sharizan mengingatkan khatib yang dilantik perlu mengetahui apa yang harus dilakukan jika tersedar tentang kekurangan rukun khutbah, seperti mengulangi semula khutbah tersebut atau khada dalam bentuk solat zuhur. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Main telah membangunkan aplikasi e-terapi Sakinah. Ia bertujuan membantu pasangan suami isteri dan keluarga Islam berdepan masalah dan konflik rumah tangga. Menurut Kaunselor Kanan Seksyen Kaunseling Komuniti Main, Fadilah Muhammad, aplikasi yang dibangunkan hasil kerjasama dan penyelidikan Universiti Awam itu merupakan pendekatan awal bagi menangani isu perkahwinan sebelum bertemu kaunselor. Dalam isu rumah tangga ni sebenarnya dia sangat global, sangat dalam. Jadi dalam masalah rumah tangga, dia ada isu kewangan, campur tangan keluarga, dia ada isu berkaitan dengan poligami. Jadi melalui apps ni dalam web yang kita kongsikan ni, sebenarnya dia akan go to specific issues tu tadi. So dekat situ dia sangat mudah sebenarnya untuk dia teroka lebih detail apa sebenarnya masalah-masalah yang dia hadapi. Unless lah kalau sekiranya dia masih mungkin tak boleh cater dalam usaha dia nak melihat sendiri apakah yang dia perlu dibantu melalui rawatan berterusan. Sebab tu kita syorkan ada yang penghujung tu dia akan tinggalkan kontak number untuk dia berhubung dengan kaunselor. Mains katanya akan menambah baik aplikasi itu dari semasa ke semasa supaya capaiannya dapat diperluaskan. Menara Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib mula beroperasi di Lorong Haji Hussein 2, Kuala Lumpur. Ini selepas 7 kali berpindah lokasi sejak ditubuhkan pada tahun 1974. Berkeluasan 24,000 kaki persegi dengan ketinggian 27 tingkat, pembinaannya dapat menambah baik jentera pentadbiran dan operasi. Pada masa sama, memudahkan semua pelanggan terutama asnaf untuk berurusan dengan agensi berkenaan. Ini adalah sebagai satu pusat pentadbiran dan ada juga PPZ di sini. Tapi saya lebih suka bahawa Mawib itu berada di semua petak kehidupan, dekat dengan PPR, dekat dengan sekolah, dekat dengan masjid dan surau. Jadi itulah konsepnya. Tapi sini ibu pejabat bila letih bekerja datang bermesyuarat, mengambil ilham, mengambil semangat, keluar balik dalam masyarakat. Dan saya percaya rakan-rakan di Mawib akan ada falsafah bahawa ini adalah kita punya kubu. Daripada pandangan luaran maupun dalaman secara keseluruhannya, Menara Mawib mempamerkan sentuhan dekorasi bercirikan seni bina Islam moden. Ia menjadi satu lagi mercu tanda Kuala Lumpur sebaris dengan menara berkembar Petronas KLCC, Menara KL dan Menara Merdeka 118. Sekian paparan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Terima kasih.
Kelab bola sepak junior Bangi KBJB berhasrat membantu industri bola sepak negara melahirkan lebih ramai pemain berkualiti dan berdisiplin tinggi. Menurut Timbalan Presiden KBJB Abdul Halim Bahari, kelab itu setakat ini berjaya mencungkil bakat baru di samping mendidik anak muda mengamalkan gaya hidup sihat. Melalui membentuk anak-anak punya jati diri melalui bola sepak. Kita ajar mereka bermain bola sepak yang betul dan dalam masa yang sama kita ajar mereka mempunyai jati diri untuk lebih hormat orang tua, bekerjasama dan juga kita bagi mereka peluang untuk bermain jika sekiranya mereka berpotensi. Kita bawa mereka bermain di kejuaraan-kejuaraan di luar. Pesuruhjaya Sukan Malaysia di bawah Kementerian Belia dan Sukan KBS telah memberikan KBJB penarafan 3 bintang di dalam program penilaian takbir urus dan penarafan bintang Badan Sukan pada tahun 2021. Selain itu, KBJB telah diterima sebagai ahli piagam Super Rimau Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yang bertujuan untuk menyeragamkan proses pembangunan akar umbi dan meningkatkan standard bola sepak negara. Buat julung kalinya, Universiti Politeknik Malaysia UPTM meraihkan 2,135 graduan sulungnya dalam Majlis Konvensyen pertama UPTM hari ini. Dan buat julung kalinya, UPTM menganugerahkan ijazah kehormat kepada pengerusi Bursa Malaysia Tan Sri Datuk Sri Abdul Wahid Omar. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Dr. Ashraf Waji Dusuki menyifatkan penubuhan satu lagi universiti di bawah MARA itu sebagai pelengkap kepada ekosistem pendidikan tinggi MARA yang memberi fokus kepada perniagaan dan perakaunan. Katanya UPTM menawarkan program pengajian berkualiti yang mendapat permintaan tinggi dan sentiasa relevan dengan keperluan industri. Dalam majlis convocation yang berlangsung sehingga esok, seramai 4 graduan menerima ijazah Dr. Falsafah PhD, 38 graduan menerima ijazah sarjana, 62 graduan menerima diploma pasca siswazah pendidikan dan 36 graduan menerima pengajian profesional. 1,038 graduan lagi menerima ijazah sarjana muda dan 957 penerima diploma. Turut diraikan 4 graduan antarabangsa dari Nigeria, Filipina serta Indonesia yang telah melengkapkan pengajian dalam pelbagai peringkat dan bidang pengajian.